RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 15 Mei 2022 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Amerika Syarikat, satu kejayaan. UMNO setuju pindah perlembagaan. Okey, steady bos. Jadi, jumpa Biden bos. Baik saudara, demikian visual sambutan hebat keluarga Malaysia menyambut kepulangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob setibanya di tanah air pagi tadi. Perdana Menteri tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM setelah melakukan lawatan kerja selama 4 hari ke Amerika Syarikat AS. Kira-kira 400 orang keluarga Malaysia terdiri daripada kepimpinan UMNO, mahasiswa dan belia berada di perkarangan Pangkalan Udara itu untuk menyambut ketibaan Perdana Menteri. Turut menyambut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid. Perdana Menteri turut meluangkan masa kira-kira setengah jam menyantuni mereka yang hadir. Dalam lawatan kerja ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Ismail Sabri mengambil bahagian dalam sidang kemuncak khas ASEAN AS di samping mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden serta pemimpin negara-negara ASEAN. Beliau menyifatkan lawatan itu sebagai satu kejayaan dalam mengukuhkan lagi hubungan Malaysia AS serta ASEAN AS. Pada sidang kemuncak khas ASEAN AS yang dipengerusikan Biden pula, Perdana Menteri menyentuh pelbagai isu termasuk krisis Rusia-Ukraine, Laut Cina Selatan, Palestin dan Myanmar. Menurut Perdana Menteri, konflik-konflik itu bukan sahaja menjejaskan ekonomi dunia tetapi juga mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Malah perang merugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya kata, perang walaupun berlaku di Ukraine, perang ataupun konflik berlaku di Ukraine, yang suffer adalah negara yang tak ada kena-mengena pun, termasuk Malaysia. Jadi saya kata, semalam pun sudah sebut, Amerika mesti menggunakan pengaruh dia untuk menyelesaikan isu ini. Malaysia adalah satu-satunya negara pada persidangan itu yang secara berterus terang meminta agar AS membantu melaksanakan Resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai pembentukan negara Palestin sebelum Perang 1967 yang memberi hak Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Di hadapan Presiden AS, Perdana Menteri meminta AS berlaku jujur dan telus dalam menangani isu Israel-Palestin dan berkata, kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin yang terus berleluasa harus dihentikan segera. Gunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Mengenai isu Laut Cina Selatan dan Myanmar pula, Malaysia mahu Laut Cina Selatan kekal sebagai kawasan bebas daripada campur tangan kuasa besar dan kekal sebagai kawasan perdagangan bebas dan meminta kuasa-kuasa besar sama ada China atau AS menghentikan provokasi di Laut Cina Selatan.
Dalam isu Myanmar, Malaysia berharap ia dapat diselesaikan secara diplomatik dengan pematuhan konsensus 5 perkara ASEAN mengenai Myanmar. Sebagai sebuah negara paling terkesan dengan kebanjiran pelarian dari Myanmar, Malaysia meminta AS membantu memindahkan mereka ke negara ketiga lain. Ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menyuarakan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin di hadapan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mendapat perhatian rakyat Palestin. Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Gaza, Omar Siam berkata, rakyat negara itu yakin bahawa sokongan yang diberikan Malaysia untuk sekian lama akan diteruskan sehingga mereka bebas daripada kekejaman rejim Zionis. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana meletakkan isu Palestin sebagai salah satu keutamaan Malaysia pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN yang baru berakhir di Washington. All respect and appreciation to the Malaysian Prime Minister Mr. Ismail Sabri for raising the Palestinian issue in his meeting with US President Joe Biden in Washington. This official support for the Palestinian cause is not new. Malaysia and its government always stand by the Palestinian people at all political and social levels. Aman Palestin ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mula beroperasi pada akhir 2004 sebagai inisiatif untuk membantu dan menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan rakyat Palestin. Pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN, Malaysia menjadi satu-satunya negara yang menekankan Amerika perlu jujur dalam menyelesaikan isu Palestin. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Beliau menjelaskannya dalam sidang media pada akhir lawatan rasmi 4 hari ke Washington. Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkan lawatannya sebagai berjaya dan mencapai objektif. Selain menghadiri sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN, Perdana Menteri turut mengadakan perbincangan dengan pelabur serta Kapten Industri Amerika. Dalam pada itu, kredibiliti dan ketokohan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob cukup terseralah di pentas sidang kemuncak khas ASEAN Amerika Syarikat apabila beliau berani menyuarakan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin di hadapan Presiden Joe Biden. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR Azmi Hassan menyifatkan hasrat keluarga Malaysia perjuangkan isu keamanan dalam perkara itu berjaya dibawa untuk perhatian Washington. Yang penting adalah kita melalui Perdana Menteri telah menyampaikan hasrat itu. Itu yang paling penting. Paling tidak kita memberitahu kepada Washington, pendirian Kuala Lumpur terhadap kekejaman yang dilakukan oleh rejim Tel Aviv. Jadi dalam hal ini saya katakan mengucapkan syabas kepada Perdana Menteri kerana menimbulkan perkara ini. Kerana tidak ramai pemimpin dunia lain yang mahu menimbulkan perkara ini. Beliau optimis sokongan yang diberikan Malaysia untuk sekian lama akan diteruskan sehingga mereka bebas daripada kekejaman rejim Zionis. Pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN, Malaysia menjadi satu-satunya negara yang menekankan Amerika perlu jujur dalam menyelesaikan isu Palestin. Perdana Menteri turut menyentuh pelbagai isu termasuk krisis Rusia-Ukraine, Laut Cina Selatan dan Myanmar pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN. Sementara itu, penganalisis politik dan media sosial UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy turut menggambarkan perkara itu menunjukkan komitmen Malaysia untuk meletakkan isu Palestin sebagai salah satu keutamaan pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN.
Isu kontroversi Palestin ni kalau kita lihat sudah pun berpanjangan untuk sekian lama, dan sebelum ini beberapa pemimpin tertinggi negara kita pun sudah menyuarakan berhubung dengan penindasan terhadap rakyat Palestin di peringkat global. Namun kita lihat di dalam kontroversi rakyat Palestin ini sehingga kini kita masih belum mencapai satu jalan penyelesaian di peringkat global. Sehubungan itu lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ke Amerika Syarikat dan menyuarakan suara beliau berhubung dengan penindasan rakyat Palestin di peringkat pemimpin dunia ini menunjukkan bahawa Malaysia tetap konsisten memperjuangkan hak dan juga nasib rakyat Palestin yang mana ditindas sehingga hari ini. Jadi kita lihat ni Malaysia adalah satu negara Asia Selatan, satu negara di Asia Timur yang kerap menyuarakan berhubung dengan penindasan yang berlaku terhadap rakyat Palestin ini. Inisiatif $150 juta Amerika yang diumumkan Presiden Joe Biden kepada negara ASEAN menggambarkan keseriusan Amerika Syarikat dalam menjaga hubungan dengan negara anggota. Menurut analisis ekonomi Profesor Dr. Bajoya Bardai, komitmen yang diberi merupakan satu potensi yang besar buat Malaysia memandangkan Amerika merupakan rakan dagang utama negara. Peruntukan $150 juta bagi aspek-aspek maritime dan perhubungan kerajaan yang diumumkan merupakan satu tanda betapa seriusnya Amerika di dalam hubungan dengan negara-negara ASEAN. Walaupun jumlah ini dilihat kecil, tetapi dari segi semangatnya dia merupakan satu tanda dan dia disokong oleh janji untuk menambah lagi jumlah sumbangan dan pelaburan bukan sahaja di pihak kerajaan tetapi daripada syarikat-syarikat Amerika di Malaysia dan rantau Asia. Amerika mengumumkan peruntukan berkenaan pada mesyuarat sidang kemuncak khas Amerika ASEAN di Washington untuk disalur kepada program tenaga bersih, keamanan maritim, pendidikan dan kesihatan masyarakat. Yang kita dapat lihat daripada persidangan Amerika Syarikat dan ASEAN ataupun US Summit yang berlangsung baru-baru ini adalah komitmen yang konsisten daripada Malaysia untuk mengenal pasti dan memperdalam hubungan dagangan antara mana-mana negara di dunia ini. Di peringkat Malaysia, kita tidak memilih bulu ataupun tidak memilih mana-mana negara yang menjadi pilihan kita, tetapi mana-mana kuasa ekonomi yang mampu untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekspor dan import negara, maka menjadi satu kepentingan negara ataupun national interest untuk kita memperbaharui dan menguatkan hubungan dagangan bilateral dengan negara ini, termasuklah dengan Amerika Syarikat. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Perhimpunan Agung Khas UMNO yang berlangsung siang tadi sebulat suara meluluskan usul meminda Perlembagaan UMNO yang antara lain membolehkan pemilihan parti diadakan tidak lebih daripada 6 bulan selepas pilihan raya umum PRU ke-15. Usul berkenaan meraih sokongan 2,586 perwakilan yang hadir. Usul pindaan itu yang membabitkan Fasal 10.16, Fasal 15.3 dan Fasal 18.2 terdahulu dibentangkan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Ia sebelum ini sudah dibahaskan pada Perhimpunan Agung UMNO Mac lalu dan kemudiannya diluluskan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO.
Parti itu sebelum ini menangguhkan pemilihan di semua peringkat cawangan, bahagian dan majlis tertinggi selama 18 bulan selepas penggal 2018-2021 berakhir pada 30 Jun tahun lalu. Jika dihitung, tempoh 18 bulan itu akan tamat hujung tahun ini dan pemilihan UMNO perlu diadakan sebelum 30 Disember 2022. UMNO telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15. Keyakinan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO. Bagaimanapun, tarikh pelaksanaannya kelak akan ditetapkan kerajaan melalui mesyuarat Kabinet. Berbeza dengan kerajaan. Berbeza dengan kerajaan. Kerana parti pun tahu bahawa kalau ada cadangan bawa ke kabinet dan kabinet memutuskan. Kalau kabinet dah pun memutuskan tarikh, kabinet akan beri mandat kepada saya untuk berbincang dengan Yang di-Pertuan Agong. Itu saja dari segi prosedur. Jadi apa yang berlaku hari ini lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri persidangan agung khas UMNO di Ibu Negara. Mengulas mengenai pindaan perlembagaan UMNO yang berjaya diluluskan secara sebulat suara, beliau memaklumkan keputusan tersebut akan disampaikan kepada pihak pendaftar pertubuhan ROS dalam tempoh 60 hari bagi mendapatkan kelulusan untuk menangguhkan pemilihan parti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob optimis belia di negara ini memainkan peranan besar dalam pembentukan negara bangsa, terutamanya dalam memilih pemimpin yang akan mengemundi Malaysia. Justru, Perdana Menteri berharap pelaksanaan Undi 18 dapat membantu pengundi muda untuk lebih celik tentang sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara ini. Pengundi belia berusia antara 21 ke 40 tahun. Pada tahun 2020 berjumlah 6.2 juta orang, iaitu sebanyak 40.8% daripada keseluruhan 15.3 juta orang pengundi berdaftar. Pada 12 Mac 2022 yang lalu, negara telah mencipta sejarah baru di mana golongan belia julung kalinya diberikan hak dan mandat untuk mengundi pada pilihan raya negeri Johor yang mencatatkan peningkatan kira-kira 28% dengan penambahan hampir 750,000 pengundi berusia 18 tahun ke atas daripada keseluruhan 2.6 juta pengundi berdaftar susulan pendaftaran automatik Undi 18. Perdana Menteri menerusi perutusan sempena Hari Belia Negara 2022 juga berkata sambutan kali ini yang bertemakan "Ini Masa Kita" sangat bertepatan untuk mengajak belia tampil ke hadapan dan memanfaatkan setiap peluang yang disediakan kerajaan. Langkah itu bukan sahaja penting untuk kemajuan diri sendiri, malah tanah air. Inilah masanya belia tampil melalui pelbagai peluang disediakan selari dengan konsep daripada belia untuk belia. Tema ini juga sinonim dengan golongan belia yang pada masa kini untuk bersama-sama membangunkan negara walaupun dalam apa sekalipun keadaan yang melanda. Tidak dinafikan, generasi muda sememangnya memainkan peranan penting untuk menjadi tonggak utama pembangunan negara. Dan untuk itu, kerajaan tidak pernah sesekali meminggirkan kelompok berkenaan dalam rangka setiap dasar dan agenda. Peluang dan kepercayaan sentiasa diberikan. Sempena Hari Belia Negara hari ini, saksikan laporan yang disediakan Fauzura Yusof. Ini Masa Kita yang diangkat sebagai tema tahun ini pastinya dianggap sangat tepat. Proses kematangan golongan yang masih hijau ini adalah masa terbaik untuk melaksanakan pelbagai agenda ke arah mencapai matlamat belia sebagai penggerak kemajuan negara. Anak muda sekarang ini dia lebih terbuka.
Anak muda sekarang ini dia lebih mendapat maklumat yang banyak, akses kepada maklumat itu yang sentiasa ada, kiri kanan depan belakang dengan internetnya dan sebagainya, menyebabkan mereka ini lebih faham tentang perjalanan dunia, mereka lebih faham tentang perjalanan negara dan sebagainya. So dari segi kematangan sudah tentu bagi saya anak muda pada hari ini dia lebih matang, lebih cepat matang. Perkembangan positif mengenai kadar gaji minimum yang diumumkan baru-baru ini antara isyarat awal kerajaan turut berusaha mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan belia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Isu pokoknya ialah isu gaji. Gaji yang bermaruah. Gaji yang sesuai dengan cara hidup kita. 1,500 sekarang ini yang kita terima kasih, ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas usaha untuk menaikkan gaji minimum daripada 1,200 ke 1,500. Itu satu usaha yang baik, kita raikan dan kita sambut. Itu antara usaha yang kerajaan melakukan. Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan bakal berlangsung pada bulan depan di Sabah, manakala di sambutan peringkat negeri dan daerah pula akan bermula 29 Mei hingga 30 Jun. Untuk program-program Hari Belia 2022 ini ada beberapa segmen yang telah disediakan. Ini segmen-segmen yang telah kita sediakan, perbincangan antara MBM dan juga KBS untuk kita menyediakan pelbagai program-program terutama kepada belia-belia kita lah. Ya, Hari Belia ni untuk sambutan untuk orang muda-mudi. Jadi saya rasa Hari Belia ni untuk macam orang muda-mudi ni, dia orang ni kan pemangkin negara untuk masa depan negara semua. Okey, memang kita ada Hari Belia, sambutan Hari Belia. For past 2 years memang tak ada. So this year yes, we are going to celebrate it. So I think it's fantastic. Should celebrate. Saudara, golongan belia pada hari ini bukan lagi golongan yang hanya mendengar dan juga mengikut arahan semata-mata dari golongan orang dewasa. Mereka mempunyai misi dan juga visi untuk menentukan masa depan negara yang lebih cemerlang. Fazrul Yusof, RTM. Saudara, penubuhan jawatan kuasa kerja antara Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat dan Malaysia adalah langkah wajar bagi menangani isu berkaitan dakwaan buruh paksa. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamarudin berkata ia membabitkan industri komoditi terutama sawit dan getah yang merupakan antara penyumbang utama ekonomi negara. Kebanyakan dakwaan buruh paksa oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO dan kumpulan berkepentingan lain tidak disahkan oleh pihak berkuasa Amerika. Namun, tindakan yang dikenakan terhadap minyak sawit dan produk berasaskan sawit merupakan langkah tidak adil kepada industri komoditi negara. Beliau yang ketika ini dalam lawatan kerja ke Washington menegaskan kementeriannya akan terus melindungi industri berkenaan daripada propaganda mengelirukan membabitkan pelbagai pihak. Beberapa mesyuarat susulan akan turut diadakan dan yakin resolusi baik mampu dicapai dalam tempoh terdekat. Jumaat lalu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan memaklumkan penubuhan jawatan kuasa tersebut yang akan memberi fokus kepada pertukaran maklumat berhubung elemen buruh paksa termasuk merangka polisi yang menyokong inisiatif menghapuskan kegiatan itu. Peningkatan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas mampu mengimbangi kadar inflasi negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, inisiatif Bank Negara Malaysia itu sekaligus membantu rakyat daripada terbeban dengan harga barangan yang terlalu tinggi. Dia mengurangkan kita punya kuasa untuk berbelanja dan supaya harga barangan tu taklah terlalu tinggi disebabkan oleh permintaan yang terlalu tinggi tu. Sebab apa? Bila duit banyak, minta barang yang sikit, maka harga barang akan naik. Jadi kalau kita ni keterbutangan kita agak tinggi, maka ianya akan meningkatkan lagi kadar keberhutangan kita.
Walaupun peningkatan OPR akan mempengaruhi kadar pinjaman bank, namun kenaikan itu dijangka terus membantu mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Terdahulu, Jawatankuasa Dasar Monetari BNM memutuskan untuk menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2%. Kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 2.25% dan 1.75%. Lebih banyak latihan pengukuhan modal insan akan diberi kepada masyarakat orang asli selaras dengan perkembangan teknologi semasa dan persediaan negara untuk memasuki fasa endemik. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, kementerian akan memastikan modul latihan terkini dapat diaplikasi. Ia selaras dengan aspirasi dan fokus negara terutama ke arah pendigitalan menerusi pelaksanaan My Desa. Kemudahan infrastruktur asas, ameniti sosial, pembangunan modal insan dan peningkatan kadar pendapatan masyarakat orang asli antara yang diberi tumpuan dalam program latihan My Desa. Di masyarakat JPKKOA ini, kita masih perlu beri latihan walaupun dari segi pendidikan mereka dah perubahan agak ketara. Jangan pandang enteng dari segi pendidikan mereka. Sebab itu kita aplikasikan program pada hari ini agar mereka boleh mengikut dan mereka boleh buat blueprint sendiri. 60 peserta terdiri daripada pengerusi dan setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli Pahang menyertai program berkenaan di Infrabangi. Kami didedahkan dengan ilmu tentang cara-cara membuat surat, cara-cara membuat kertas kerja, perancangan tindakan kemajuan kampung. Rupanya ada jadual-jadual yang selama ni kami tak titik beratkan. Tapi selepas pada kursus ni saya nampak saya dan juga khas kawan-kawan saya bersemangat untuk merancang program-program. Banyakkan lagi lah aktiviti-aktiviti yang boleh mencergas minda supaya masyarakat orang asli sekarang ni terbukalah peluang pekerjaan kat luar sana tu, bergantunglah pada diri sendiri, macam kita keyakinan diri dalam bentuk membentuk masyarakat itu saja. Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad turut menyampaikan replika cek allowance bernilai 1.29 juta ringgit kepada wakil pengerusi dan setiausaha JPKKOA Negeri Pahang tahun 2022. Projek jalan raya menghubungkan Buang Abai ke Sungai Poyan Fasa 4 di Limbang yang terbengkalai lebih 11 tahun kini sudah boleh dilalui. Kabar gembira itu pastinya menceriakan lebih 5,000 penduduk di 10 buah kampung sepanjang pesisir sungai. Ikuti laporan disediakan Dalini Jupar Ali. Projek itu merupakan kesinambungan daripada projek jalan raya yang menghubungkan Jalan Persekutuan ke Meritam Fasa 1, Meritam ke Buang Abai Fasa 2 dan 3 dan akhirnya Fasa 4 Buang Abai Sungai Poyan yang dijangka siap pada tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah, projek jalan raya sepanjang lebih 20 km menelan kos lebih 60 juta ringgit turut melibatkan pembinaan 2 buah jambatan di Sungai Kaban dan Sungai Lubai. Bersukacitalah apabila gembira dengan apabila jalan satu-satunya jalan di bawah KPLT yang telah pun terbengkalai selama ini sekarang sudah dapat dilalui walaupun belum siap sepenuhnya tetapi dapat dilalui tapi atas risiko sendirilah sebab masih dalam pembinaan. Jadi ianya amat bermakna kepada rakyat kita di sepanjang Sungai Limbang ini. Projek ini telah pun di kertas kerjanya telah pun dibuat pada tahun 1998 dan sekarang hari ini semasa hari raya ini ianya telah pun dapat digunakan untuk rakyat kita di sepanjang Sungai Limbang. Alhamdulillah. Ahli Parlimen Limbang itu turut berkata, dengan wujudnya jalan tersebut akan meningkatkan sistem perhubungan jalan raya penduduk yang sebelum ini bergantung kepada laluan sungai, selain menjadi jalan alternatif kepada penduduk yang jauh dari bandar dan mereka yang mendiami kawasan sepanjang hulu Sungai Limbang. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri serta penyerahan sumbangan raya kepada 166 asnaf di daerah Limbang.
Jalan menghubungkan di antara bandar dengan kampung kami ternyata sudah dapat direalisasikanlah dengan baik, dan pada masa ini kami di penduduk Batang Sungai khasnya sudah pun menikmati jalan tersebut, dan insyaAllah mungkin sedikit masa lagi kami akan menikmati lebih selesa lagi lah. Pembangunan ada di Limbang semakin baik. Saya berharap agar pembangunan tersebut dapat diteruskan pada masa yang akan datang dalam waktu yang cepatlah. Bersyukur di bawah pimpinan Wabi Datuk, pembangunan di Limbang begitu pesat sekali. Banyak pembangunan diadakan untuk rakyat, khususnya bahagian Limbang lah. Menurut Datuk Hasbi, pembangunan di bahagian Limbang secara amnya akan terus diperkasa demi manfaat rakyat. Memang banyak program yang sudah pun dilaksanakan yang sebenarnya tanpa kita sedari sebelum ini, dan saya sendiri telah pun bersama-sama juga dengan kedua-dua adun, Wabi Datuk Dr. Rahman, Wabi Paulus, dan juga timbalan premier kita, Datuk Awan Tengah. Khususnya kita di kawasan utara Sarawak ini memang banyak program permohonan-permohonan telah kita ajukan untuk diluluskan oleh kerajaan, khususnya dalam bidang infrastruktur, di dalam pembangunan pembangunan untuk ekonomi rakyat dan sebagainya telah pun diajukan. Sebab sebelum ini ada timbalan premier kita telah pun melawat kepada Kementerian KPLB, di mana kita banyaklah membawa suara rakyat yang di bawah ruang lingkup kerja KPLB. Baik, KPLB terus komited memastikan pembangunan di daerah Limbang terus berkembang melalui pelbagai projek pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jambatan, termasuk projek perumahan rakyat. Dan tidak hanya menumpukan projek pembangunan infrastruktur semata-mata, KPLB juga memfokus kepada program peningkatan pendapatan rakyat melalui agensi di bawah KPLB. Kesemua ini untuk kesejahteraan penduduk di daerah Limbang. Dan ini Jupar Ali, Berita RTM. Faris, lagu Negaraku sekali lagi berkumandang di Sukan C petang tadi. Ya, dan untuk pengulangan lanjut sukan malam ini, kita terus saja bersama dengan Syed. Silakan Syed. Malaysia terus tuai emas di Sukan C Vietnam. India lakar sejarah di Piala Thomas 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baik, Sukan Golf menamatkan penantian 21 tahun apabila akhirnya meraih pingat emas di Sukan C 2021 siang tadi. Ervin Chang mencipta sejarah itu selepas menewaskan armada Susanto Christian dari Indonesia di padang golf Heron Lake di Hanoi, sekaligus menyumbang pingat emas ke-14 negara. Ervin sebelum itu bangkit daripada ketinggalan 2 pukulan pada permulaan saingan dengan merakamkan 4 di bawah par 68 bagi menamatkan saingan 7 di bawah par 209 dengan Armadius menyamakan kedudukan bagi mengheret aksi ke playoff. Malaysia sebelum ini telah memenangi 3 pingat emas bagi kategori perpasukan di Sukan C. Golf for Malaysia and for the golf association definitely is great, and I'm happy and proud that I'm able to do that after 21 years for a gold medal. I've been wanting to do that since the 2017 SEA Games, and I'm really happy that I'm able to achieve it today. Pingat gangsa milik Werawish Nak Pracha dari Thailand. Selain itu, Janet Wong yang berpangkalan di Australia berjaya menghadiahkan pingat gangsa untuk negara dalam saingan individu wanita. Kali terakhir Sukan Golf meraih emas di Tamasya Sukan C adalah pada 2001 menerusi acara berpasukan.
Lagu Negaraku sekali lagi berkumandang selepas jaguh bina badan negara Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah menepati ramalan untuk mengondol emas dalam kategori fizik terbuka lelaki petang tadi. Muhammad Syahrul Azman atau dikenali sebagai Mike memperagakan jisim otot dan simetri tubuh yang bersempurna sesuai dengan gelaran juara dunia. Beliau menewaskan wakil tuan rumah Nguyen Minh Thian dan Pong Pala dari Thailand. Kemenangan diraih Mike itu merupakan kemenangan sulungnya di pentas Dwi tahunan itu selain turut menyaksikan kem bina badan negara menutup kempen dengan bergaya. Ini juga merupakan tamasya sukan si buat julung kalinya disertai Mike. Pada edisi terakhir, Malaysia meraih masing-masing 1 emas, gangsa dan perak. Namun Mike yang juga juara dunia kategori atletik fizik 4 kali berturut-turut sejak 2016 tidak turut serta kerana kategorinya tidak disenaraikan sebelum ini. Baik, bagi kem wushu negara pula, kejayaan membawa pulang 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa dari Hanoi dianggap satu pencapaian membanggakan. Keputusan itu juga pastinya memberi 1000 makna kepada jurulatih kebangsaan Lim Yu Fai. Lebih membanggakan, pencapaian 2 emas diraih skuad wushu di Hanoi juga menjadi pencapaian terbaik di bawah bimbingan Yu Fai. Actually, the medal, I rasa, for me, is not the most important thing. The most important thing is mereka punya performance. Yes, I am a bit, I happy. Some of the athlete, mereka tak ada mistake, tak ada deduct point. But some of the athlete, dia ada mistake. So we need to learn from the mistake and then come back. Pada aksi hari terakhir, skuad wushu berjaya menyumbang pingat gangsa ke 29 negara dalam acara Gunshu selepas mengutip 9.68 mata. Dalam pada itu, 2 wakil negara tewas di tangan atlet Indonesia, Siregar Sirafnaro dan Lim Jowen Siwei dari Singapura, masing-masing meraih emas dan perak. Sementara itu, Malaysia turut melangkul 1 lagi pingat emas dalam sukan gimnastik menerusi Rachel Yuh Liwen dalam acara Palang Tidak Sejajar menyaksikan 16 keseluruhan pingat emas sudah berada dalam genggaman kontingen negara. Tahniah diucapkan. Dalam pada itu, skuad sepak takraw negara mempertahan pingat perak acara regu berpasukan lelaki selepas menewaskan Vietnam dengan keputusan 2-1. Berlangsung di Pusat Sukan Huang Mai, skuad kebangsaan memulakan aksi dengan langkah cemerlang menerusi regu dibarisi Muhammad Faisal Muhammad Fuad, Muhammad Nuraizat Nordin dan Nurfaizul Abdul Razak yang melakar kemenangan 21-15, 21-6 di atas Dao Van Quang, Ngo Hui Long dan Do Man Tuan. Pingat perak negara disahkan melalui kemenangan regu kedua Muhammad Zarif American Ibrahim American, Muhammad Afifuddin Razali dan Aidil Aiman Azwawi selepas menyumbangkan Kiu Ngok San, Nguyen Hui Quen dan Tang Min Koa 21-17, 21-9. Bagaimanapun beregu ketiga tuan rumah, Li Ang Tuan, Wong Min Chow dan Nguyen Tien Dat berjaya mencuri 1 mata dengan kemenangan 24-25, 21-23 ke atas trio muda negara Muhammad Haziq Hairul Nizam, Muhammad Zulhusni Basri dan Muhammad Ridwan Hakim Muhammad. Dalam pada itu, pingat emas dimenangi Thailand, sementara Vietnam dan Kemboja berkongsi gangsa. Baik, masih melibatkan perkembangan sukan C di Hanoi. Prestasi keseluruhan skuad kickboxing negara dianggap membanggakan berikutan keupayaan membawa pulang 5 pingat gangsa dalam tamasya Dwi tahunan tersebut. Ia sekaligus mengatasi sasaran awal 1 pingat gangsa. Menurut pengurus pasukan Dr. John Muhammad Rahim, paling membanggakan apabila hampir kesemua atlet berjaya menyumbangkan pingat dalam penampilan pertama mereka pada sukan C Hanoi. Atlet kami ini kan, walaupun dia kalah, dia dapat gangsa, tapi mereka berlawan dengan yang hebat-hebat punya perlawan daripada negara macam Filipina, Vietnam, Cambodia, Laos, Indonesia, Thailand. Ini semua memang hebat. Jadi budak-budak kita boleh tahan. Alhamdulillah, dia orang boleh. Cuma tahulah langkah-langkah tu dia kena adjust sikit. So bagi kita masa lah, insyaAllah kita akan berjaya. Malaysia akan mengharumkan nama dalam bidang kickboxing.
Pasukan kickboxing lelaki meraih 4 pingat gangsa, manakala 1 lagi pingat gangsa diraih menerusi atlet wanita. Saudara, berikut kedudukan pingat semasa Sukan Si Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Hazel, raya tahun ni Hazel ada terima atau beri duit raya tak? Faris, kalau nak beri duit raya, saya terima Faris. InsyaAllah. Tapi Hazel sekarang ni kita tengok dah besar panjang, jadi mungkin tak perlu lagi kot. Tapi tak apa, saya ada kod QR. Boleh senang saja. Dan itulah antara apa yang ingin kita kongsikan dalam segmen hashtag malam ni, keunikan untuk memberi duit raya. Jadi kita saksikan dalam segmen hashtag. Spesies cendawan menyerupai jari manusia. Menurut Mirror UK, cendawan tersebut ditemukan oleh Mike Roberts di hutan Colwyn Bay, North Wales ketika dia sedang berjalan di kawasan berkenaan. Rupa-rupanya cendawan yang dipanggil jari manusia itu dikenali dengan nama saintifiknya iaitu Zalaria polymorpha. Yang seramnya, cendawan itu seakan jari manusia lengkap dengan 5 jari. Walaupun sekarang ni duit raya boleh diberi menggunakan kod QR ataupun e-wallet, tradisi memberi duit raya secara fizikal masih menjadi pilihan. Contohnya, seorang wanita menyediakan 1 tong dipenuhi duit shilling sebagai duit raya untuk mendapat perhatian ramai. Menerusi video yang dimuat naik oleh @Shazil Zainal di TikTok, kelihatan 1 tong hitam yang dipenuhi duit shilling. Difahamkan dia tidak sempat untuk menukar duit raya, maka dia mengambil inisiatif untuk menyediakan 1 tong duit shilling sebagai duit raya kepada tetamu yang hadir. Dia turut menyediakan plastik kepada para tetamu untuk mengambil sendiri duit shilling di dalam tong tersebut. Gelagak comel dan lucu haiwan peliharaan mampu menghilangkan tekanan. Baru-baru ini tular sebuah video di TikTok berkenaan seekor kambing belaan seorang wanita terjatuh ke dalam longkang yang mencuit hati. Menerusi video yang dimuat naik oleh Intan Belian 94, kedengaran bunyi kambing itu sedang meminta tolong. Bertemu lagi dalam Bidiva. Jika sukar meraih kepercayaan dan tajaan, ini kali terakhir saya anjurkan konsert amal. Itu luahan penyanyi Nizam Laksmana apabila showcase amal keluarga Malaysia, artis legenda 3.0 Jun depan sukar meraih kepercayaan pihak lain untuk menjadi penaja atau membeli meja bagi program showcase misi amal. Kan abang buat benda ni, abang ada proof, abang ada keupayaan untuk buat. Kau takkan boleh buat 3.0. Kan pandanglah kat situ kan, bantulah sebenarnya. Susah sangat, bukannya banyak kita minta pun. Selain Nizam, program yang mendapat kerjasama Saudagar Seni dan Cancer Survivors Malaysia itu turut menampilkan Izzat Lazim, Tam Spider, Ibnu Riza, Rahmat Mega dan Zarul Husin. Kami pasal sentiasa menyanyi, jadi maknanya bila Nizam offer je untuk membuat persembahan ni, yang pertama sekali abang teruja disebabkan kita dapat membantu pesakit-pesakit kanser ni. Saya punya main tu memang saya join atas dasar saya ingin support Abang Nizam Laksmana atas keprihatinan dia untuk menolong pesakit-pesakit kanser untuk melakukan show-show amal macam ini kan. Pertemuan tanpa dirancang ketika banjir Disember tahun lalu menyatukan penyanyi Yanzen dan Hatta Junction untuk bekerjasama menghasilkan single pertama mereka. Menurut Hatta, pembikinan single tersebut bermula selepas seminggu umat Islam menyambut Syawal. Kita akan masuk studio selepas hari raya, seminggu, 2 minggu selepas hari raya. Ya, kita buat material dulu, kita planning masa recording, arrangement semua. Kepada semua tunggu nanti ya. Sebab ini istimewa lah. Jadi ini lebih kurang selepas 35 tahun dapat peluang untuk berduet bersama dengan Zen. Pengarah urusan Galaxy Merchant M. Sendian Berhad, Datuk Rosli Buang yang juga pembiaya single tersebut berkata, usaha menaikkan semula artis lama bakal membantu pemulihan industri muzik tanah air. Saya dalam industri sendiri saya lebih kurang 8 tahun bersama arwah Abang Yazid. Bila dia tak ada, saya memang tak ada siapa-siapa yang saya untuk bawa, dan ini adalah waktu yang tepat untuk pembentukan ekonomi.
Sempena ulang tahun mencecah 5 dekad, kumpulan Blues Gang melancarkan box set buku bergambar sempena 48 tahun pengibatan mereka dalam industri seni. Buku Blues Gang 48 Years Bio Photo Box Set tulisan Syekh Rashid itu mengisahkan liku-liku perjuangan anggota Blues Gang. Ito, Julian Mokhtar, Gani Abdul Talib, Syekh Karim dan Mendiang Jim Madasami. Dalam buku ini kita menceritakan kebanyakannya daripada diary Jim Madasami. Jim ada Mendiang Jim lah, pemain bass dulu. Dia yang tulis dan kebanyakannya daripada diary dia. Dan ada juga yang lain-lain dulu tadi yang bau-bau punya kita tambah-tambah. Tapi kalau nak ikutkan macam Julian cakap lah, baru 10% je yang ada sini. Buku ini dijual dengan harga RM150 menerusi www.tempatanfest.com.my. Then the fight scenes were so well done. What's your impression? Oh, banyak darah lah. Filem yang action-packed. Selepas lama tertangguh, filem aksi terbaru lakonan terajuk utama Hairul Azrin dan Eddie Zuhri Alauddin sedia ditayangkan mulai 19 Mei ini. Filem tersebut dijangka menjadi filem blockbuster tempatan pertama sejak pembukaan semula panggung wayang dalam negara. Menariknya lagi, filem arahan Adrian Tay ini telah disenarai pendek dalam Festival Filem Antarabangsa Faiz Film Festival ke-24 di Udine, Itali. Ada dan Itali, Udine, kami juga akan pergi ke Switzerland. Yang NIFFF itu berlangsung pada bulan Julai kalau tak silap saya. Dan after that akan pergi Brussels lagi, itu kat August kot kalau tak silap saya. So I think this genre with so much twist, so much action, I think we are getting traction from festival di luar negara. That's why I rasa memang satu pencapaian yang saya rasa sangat agak bangga lah. Sudah lali dengan kritikan dan sentiasa yakin membuatkan selebriti media sosial Kelly Azman nekat mengeluarkan single raya kedua berjudul Nikmat di Hari Raya, duet bersama penyanyi Ismailiza. Kata Kelly, lagu tersebut mendapat sentuhan S.R. Tan sementara liriknya ditulis oleh Tanti dan Miss Darna. Wah, bukan calang-calang ya komposer di sebalik single raya dia. Dia dua perkara saja. Pertama, kita jadi diri kita. Yang kedua, kita membuat, kita niat kita nak menghiburkan orang. Kita tahu apabila kita tengah waktu PKP itu semua masih tertekan. Saya tercetus idea nak menghiburkan mereka-mereka di media sosial pun secara spontan. So apabila benda ini terjadi, saya rasa wow, walaupun ada yang mengentam, ada yang macam mengutuk ke apa ke, pelakon terkenal Amiza Adnan kecewa dengan sikap barisan artis baru yang tidak berapa bertegur sapa dengan kru produksi dan pelakon yang lebih senior. Beliau juga menasihati artis baru agar menghormati dan lebih bersifat mesra alam bersama pelakon yang lebih berusia. Katanya berbeza dengan generasi terdahulu, penggunaan teknologi moden juga mengubah persekitaran pergaulan zaman kini. Tak salah main telefon, tak salah kita 24 jam dengan handphone. Cuma respect. Respect maknanya bila kita jumpa dengan orang yang lebih senior daripada kita bertegur diorang, menyapa diorang, jangan buat hal kau je dengan telefon, macam tu. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiva untuk minggu ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Berita perdana edisi 15 Mei 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.